KB Channel. Ingat lagi tak peristiwa 1999? Peristiwa Mata Lebam Anwar ni. Apa Mahathir buat ketika itu? Nak beritahu, UMNO hari ini bawah pimpinan Zaid Ahmadi bukan bacul macam Mahathir, sanggup gadai kepentingan orang Melayu demi nafsu serakah dia untuk kekal berkuasa. Yang sebenarnya telah dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir dan manusia-manusia macam Presiden Berjasa, macam Haji Amin dan sebagainya ni, hari ini masih menjadi kuda tunggangan kepada Mahathir. Itu apa yang berlaku zaman Mahathir. Sama juga, you fikir Datuk Seri Anwar nak buat benda ni semua? Dia sebenarnya provokasi. Dia nak suruh Datuk Seri Anwar ni keluar kenyataan terhadap benda ni, supaya kenyataan tu boleh digunakan untuk dia spin. Siapa orang yang pertama yang cakap bahawa bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri? Siapa? Mahathir. Sebab bila Mahathir cakap, dia pun bukan Melayu juga, dia kalah. Orang yang tak puas. Betul tak? Pertama sekali saya nak beritahu Berjasa ni, dia geng Mahathir. Nak beritahu Amin baik, apa ni Presiden Berjasa nama apa? Ini semua geng Mahathir, geng GTA bertanding atas tiket GTA, kalah. Semua mereka ni hilang deposit pilihan raya. But it's not only they are with Mahathir, they are getting all the information from Mahathir as well. They are being used by Mahathir. Kenapa dia reka cerita ni? Sebab inilah manusia jembalang tanah bernama Mahathir buat. Ingat lagi tak peristiwa 1999? Peristiwa Mata Lebam Anwar ni. Peristiwa Mata Lebam Anwar ni telah menyebabkan kita pada ketika itu Barisan Nasional telah kehilangan undi-undi Melayu. Itulah kali pertama PAS merasa dapat banyak kursi menang di Parlimen. Apa Mahathir buat ketika itu? Mahathir buat persepadanan semula. Apa yang dia buat? Kawasan-kawasan Melayu ni dia khianat. Kelantan, Terengganu, dia tak tambah kursi. Dia tambah kursi di kawasan Cina. Dia tambah kursi bukan setakat di kawasan-kawasan marginal, tetapi apa yang dia buat ialah dia telah buat gerrymandering. Gerrymandering ni, kawasan contohnya Shah Alam tu dulu 86% Melayu. Dia potong kawasan pilihan raya, persepadanan pilihan raya tu, dia masukkan kawasan Berkeley, kawasan India, kawasan Cina ni masuk dalam Shah Alam. Selepas persepadanan tu, jumlah pengundi Melayu di Shah Alam daripada 86% terbalik menjadi 68%. Maknanya orang Melayu di Shah Alam tidak boleh menentukan siapa wakil rakyat yang dia nak angkat di Shah Alam. Kerana bila Melayu dah berpecah, sebagian pemakang sebagian kerajaan, maka siapa yang dapat tarik pengundi bukan Melayu yang 32%, dia lah menang. 2004, ketika itu pembangkang tidak ada tokoh. Datuk Seri Anwar berada dalam penjara. Tak ada tokoh. Maka apa yang Mahathir buat ini menyebabkan kebetulan lah pada tahun 2003 tu Mahathir turun. Ramai orang cukup bersyukur. Seorang yang pernah dipanggil Maha Zalim, Maha Firaun, semua jenis Maha ni, Mahathir telah pun diturunkan daripada tahta dan diangkat Pak Lah. Pak Lah ni pada ketika itu masih dikenali sebagai Mr. Clean, sebagai calon Perdana Menteri pada ketika itu. So disebabkan gerrymandering yang Mahathir buat, dan ketika itu orang Cina masih lagi bersama dengan MCA, MIC, orang India bersama, mereka sokong BN. BN menang besar tahun 2004. So beritahu dengan Presiden Berjasa ni, jangan tuduh UMNO ni sama lembut dengan Mahathir. Nak beritahu, UMNO hari ini bawah pimpinan Zaid Ahmadi bukan bacul macam Mahathir, sanggup gadai kepentingan orang Melayu demi nafsu serakah dia untuk kekal berkuasa. We are not stupid. Kita akan pertahankan bermati-matian. Kita tidak akan membiarkan mana-mana pihak menyebabkan kepentingan orang Melayu ni terhakis dengan membuat persepadanan semula seperti mana yang digambarkan oleh Presiden Berjasa, yang sebenarnya telah dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir dan manusia-manusia macam Presiden Berjasa, macam Haji Amin dan sebagainya ni, hari ni masih menjadi kuda tunggangan pada Mahathir. Mereka ini jadi kuda tunggangan pada Mahathir. Dia bertanding atas tiket parti Mahathir, GTA. Jangan lupa tu. Tak payah nak ajar kita apa UMNO perlu buat. UMNO tetap akan pertahankan kepentingan Islam, kepentingan Melayu, kepentingan bahasa Melayu, kepentingan raja-raja Melayu. You do not need to teach us. We know what we should do. Dan kita tak akan biarkan benda ni berlaku. Itu apa yang berlaku zaman Mahathir. Sama juga, you fikir Datuk Seri Anwar nak buat benda ni semua? We are not stupid. We are not stupid. So jangan percaya fitnah-fitnah yang dilakukan oleh
rejim-rejim yang jadi baru kepada Mahathir. Okey, hari ini kita UMNO kerjasama dengan DAP pun orang tak boleh terima. Baru kerjasama. Hari ini DAP baru ada 5 orang menteri. Daripada 31 pun orang dah cakap banyak. Cuba bayangkan kalau DAP jadi Perdana Menteri. Betul tak? Jadi jangan bimbanglah. Perkara ni insya-Allah tidak akan berlaku dalam jangka masa yang sangat panjang. Lebih-lebih lagi rakyat Malaysia ini, saya nak beritahu dari segi statistiknya kena tengok. Orang Mak Faisal ni statistik apa pun dia tak tahu. Bila ekonomi jatuh, otak dia hanya boleh berfikir suruh kerajaan cipta duit. Dia ingat ni zaman Jepun cipta duit pisang tau. Lepas tu idea bodoh dia mengeluarkan kenyataan bahawa bila nak menyelesaikan masalah ekonomi, kerajaan tanggung semua hutang B40. Di mana datang letak otak dia? Nak hapuskan boleh, macam bos dia hapuskan hutang peneroka Felda. Lepas tu dia tak bayar hutang yang Felda kena tanggung. Dia tinggalkan macam tu je. 2 tahun lepas tu baru Datuk Seri Anwar selamatkan Felda. Ini mentaliti sengit macam ni, Tapi nak buat macam mana, orang macam sendiri yang pilih dia. Dia masalah orang macam lah. Kalau orang macam ni lebih separuh tak sewil, mungkin dia tak ada peluang jadi ahli parlimen. Tapi yang lebih separuh ni kepala tak betul. There's nothing that we can do. So bagi saya simple saja. Kita kena terima hakikat bahawa biarlah benda tu. Dia sebenarnya provokasi. Dia nak suruh Datuk Seri Anwar ni keluar kenyataan terhadap benda ni supaya kenyataan tu boleh digunakan untuk dia spin. Tetapi dia 33 bulan duduk dalam kerajaan Bumi Putra. Apasal dia tak letak peruntukan tu, dia tukar hanya Bumi Putra, hanya Melayu boleh jadi Perdana Menteri? Kenapa tak buat? Kenapa hari ni nak desak Datuk Seri Anwar? Hanya untuk memecah belahkan. Dan kita tengok geng dia yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir seperti Lim Kit Siap mengulangi apa yang Tun Dr. Mahathir cakap. Siapa orang yang pertama yang cakap bahawa bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri? Siapa? Mahathir. Kenapa orang tak bising bila Mahathir cakap? Kenapa orang bising bila Lim Kit Siap cakap? Sebab bila Mahathir cakap, dia pun bukan Melayu juga. Dia Kerala. Orang je tak perasan. Betul tak? Bila dia cakap, orang tak sensitif. Bila Lim Kit Siap cakap, orang sensitif. Tapi kena faham, Lim Kit Siap cakap tu kenapa? Sebab dia tahu orang Melayu takut dengan DAP. Bila dia ulangi benda ni, orang akan marah pada DAP. Sabotaj. So apa Lim Kit Siap sedang buat? Sabotaj dalaman. Dia sedang sabotaj DAP yang dipimpin oleh seturu politik anak dia, Anthony Loh. Itu sebab kita kena yakin dengan kepimpinan Anthony Loh. Sebab kepimpinan Anthony Loh lebih pragmatik, lebih bertolak ansur. Dan saya yakin kerajaan DAP di bawah pimpinan Anthony Loh tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh DAP di bawah kepimpinan Lim Kit Siap dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Saya yakin. Dan biarkan Lim Kit Siap nak senada dengan Tun Dr. Mahathir, biarkan. Tetapi tak kira lah dia buat penafian ke apa ke, kalau orang buat ada otak, dia tahu sekarang ni parti dia sedang bertekus lumus dalam meyakinkan orang Melayu khususnya bahawa mereka sudah berubah. Mereka bukan macam DAP ketika zaman bersama dengan PAS. Mereka bukan macam DAP seperti mana bersama dengan Bersatu. Kenapa kamu perlu mengeluarkan kenyataan bodoh begitu? Tidak ada sebab, kecuali kamu nak sabotaj parti kamu yang bukan lagi dipimpin oleh anak kamu. Kenapa? Adakah apa-apa yang dia demand daripada PMX? Ataupun dia kecewa kerana anak dia tidak dapat pengguguran kes seperti mana yang diperolehi zaman Tommy Thomas menjadi Peguam Negara? Ini dia perlu jawab. Kita nak tahu kenapa tiba-tiba dia pun tahu bahawa bukan Melayu tak mungkin boleh jadi Perdana Menteri. Tapi kenapa dia keluarkan kenyataan itu untuk menakutkan orang Melayu terhadap DAP sekali lagi? Kenapa dia cuma gagalkan kerjasama di dalam kerajaan perpaduan ini? What is his intention? We are not stupid. Kita boleh baca pemikiran dia. Dan kita bukanlah boleh tak nak kritik dia. Sebab bila kita kritik dia, ada juga kawan-kawan dalam DAP, kawan-kawan kita ni yang masih percaya dengan dia. Mereka pun tersinggung. Kita pun kalau boleh tak nak keluarkan kenyataan yang boleh menyinggung dia atau pengikut-pengikut dia. Tetapi what choice do we have? Kita ada pilihan. UMNO tak boleh berdiam diri Kita tak boleh biarkan orang apa yang dia buat menjejaskan UMNO. Kalau kita tak jawab Lim Kit Siap ni, orang akan kata tengok
Bila Wee Ka Siong ke, bila T Liang ke, bila naik Presiden MCA keluar kenyataan, kita jawab. Bila Lim Kee Siang keluar kenyataan, kita tak jawab. Itu yang orang kata kita ni baru ADAP. Kan? Okey. AB Channel.